Agenda transformasi yang dinyatakan di dalam kesepakatan itu merupakan langkah-langkah yang penting dan perlu di dalam negara kita, termasuklah cadangan untuk meluluskan Akta Lompat Parti. Ia adalah satu langkah untuk membina keyakinan rakyat terhadap ahli-ahli politik dalam negara kita. Undi 18 juga penting, memberi ruang kepada anak-anak muda untuk terlibat secara langsung di dalam politik. Begitu juga menghadapkan tempoh jawatan Perdana Menteri dan memberikan ruang yang luas kepada pembangkang untuk terlibat, termasuklah di dalam jawatankuasa pilihan khas Parlimen, di dalam penggubalan rang undang-undang perbekalan belanjawan negara kita, dan juga di dalam sebarang bentuk perundangan yang dicadangkan, termasuk juga peranan yang lebih luas kepada pihak pembangkang di dalam Majlis Pemulihan Negara. Saya kira ini satu langkah yang penting juga untuk diberikan perhatian dan juga mengukuhkan institusi pembangkang dengan memberikan ruang yang lebih kepada ketua pembangkang dalam konteks sokongan dan sebagainya. Dan langkah-langkah ini sangat penting, bukan sekadar sebagai satu langkah diplomasi, tetapi satu usaha jangka masa panjang bagi mengukuhkan sistem demokrasi di dalam negara kita. Dan kita juga berharap agar transformasi ini diluaskan dalam perkara-perkara yang juga penting untuk memastikan ketelusan dan juga integriti di dalam sistem politik negara kita, termasuklah juga untuk menguatkuasakan akta dana politik yang saya kira satu usaha yang penting tetapi telah tertangguh sekian lama. Ini juga perlu diberikan perhatian. Di samping itu, saya percaya kesepakatan yang wujud ini boleh digunakan untuk meningkatkan kualiti perbahasan di dalam Parlimen, iaitu untuk mengelakkan sebarang bentuk perbahasan yang tidak sihat, yang berbentuk maki hamun, perkataan yang tidak baik dan juga yang lebih berbentuk pergaduhan di dalam Parlimen. Saya kira itu perlu diberikan perhatian supaya perbahasan di dalam Parlimen menepati etika dan juga adab sesuai dengan kedudukan ahli Parlimen sebagai pemimpin, sebagai contoh kepada rakyat. Dan transformasi ini juga perlu memberi perhatian kepada aspek-aspek kebajikan rakyat, khususnya di dalam usaha untuk menangani COVID-19 yang dihadapi oleh negara kita sekarang ini. MOU itu menyebut secara jelas bahawa kesepakatan ini tidak sama sekali menghalang pembangkang untuk mengkritik kerajaan. Bahkan sebenarnya tujuan MOU ini sendiri adalah untuk memberi ruang yang lebih luas kepada pembangkang untuk terlibat di dalam usaha membangunkan negara dalam konteks sistem semak dan imbang. Di dalam amalan demokrasi, kerajaan perlu bertanggungjawab berdasarkan konsep responsible government. Dan pertanggungjawapan kerajaan ini dilaksanakan melalui institusi Parlimen sebagai institusi yang penting. Dan di dalam institusi Parlimen itu peranan semak dan imbang sebenarnya dimainkan oleh pembangkang terutamanya, dan dalam konteks ini MOU ini sebenarnya memberi ruang yang lebih luas kepada pembangkang untuk melaksanakan tugasnya mengkritik secara membina dan juga memberi pandangan-pandangan alternatif kepada kerajaan demi untuk kepentingan rakyat. Dan saya percaya tidak timbul soal kesepakatan ini akan mengendurkan kritikan-kritikan kepada kerajaan dan juga akan mengurangkan semak dan imbang. Saya percaya itu yang akan berlaku sebaliknya, iaitu proses semak dan imbang akan lebih rancak, terutamanya apabila diaktifkan jawatankuasa pilihan khas Parlimen melalui penglibatan pembangkang lebih luas di dalam jawatankuasa berkenaan. Itu adalah satu langkah yang sangat baik untuk mengukuhkan demokrasi dan juga proses semak dan imbang.